Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu wassalatu wassalamu ala rasulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah dipanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah kita pada malam ini, kuliah Insya. Dan alhamdulillah dalam konteks ini perbincangan kita hari ini ialah berkali berbeza dengan kuliah kita lepas. Ialah tujuan saya untuk perkenalkan buku yang baru saja diterbitkan, bertajuk Keripan Sinar Islam di Langit Transoxiana dan Rusia. Dalam konteks perbincangan kita ditumpukan kepada sinar Islam di Rusia. Alhamdulillah, tuan-tuan, inilah yang saya ingin sebagai perkenalan kepada buku yang telah dihasilkan. Dan buku yang saya ingin perkenalkan inilah buku yang baru saja diterbitkan dalam bentuk warna-warni, agak cantik, Transoxiana dan Rusia. Dan saya lihat di buku ini, buku nipis saja, tidak tebal, hanyalah dalam 200 halaman lebih, dan sedang elok untuk dibaca dalam PKP. Tujuan saya tulis buku ini ialah dengan rendah hatinya untuk menceritakan saudara kita di Rusia. Saudara kita yang begitu lama ditekan, begitu lama ditindas sejak daripada awal kemasukan Islam. Bahkan umat Islam hanya menikmat satu masa yang tenang dalam masa yang beberapa ratus tahun kemudian, berpuluh tahun kemudian kita telah diganggu oleh pemerintah ataupun oleh gangguan oleh kerajaan yang zalim selepas itu. Dan saya juga lihat secara kasar sejarah sepanjang kedatangan Islam ke Rusia. Dan di manakah tempat penampakan pertama Islam di Rusia? Dan alhamdulillah kita lihat umat Islam telah sampai di Rusia pada masa yang sangat awal. Bahkan selepas 12 tahun kewafatan Rasulullah, Islam telah bertapak di Rusia. Dan Islam juga telah bertapak dan telah memerintah Rusia selama selama masa yang agak lama. Dan kemudian kita lihat Islam memuji kerajaan yang bertapak di kawasan Bulgaria, dan kita jangan confuse ataupun kita keliru dengan Bulgaria yang ada di Eropah sekarang. Bulgaria yang ada di Rusia ini Bulgaria yang berbeza. Dan Bulgaria inilah membentuk kerajaan Islam yang pertama di Rusia. Dan saya coba sentuh dalam buku ini yang tulis dalam bentuk bukan ilmiah, dalam bentuk yang sangat color dengan gambar yang warna-warni, menceritakan secara sekali lalu sejarah perkembangan Islam. Dan juga apa yang saya sebutkan malam ini ialah sebagai contoh perbincangan buku ini ialah saya merujuk kepada bahagian akhir sebagai kesimpulan kepada perkembangan Islam di Rusia. Tuan-tuan yang saya hormati, marilah kita tengok apa yang saya bincangkan pada malam ini dalam satu perbincangan yang mendatar saja, tidak begitu ilmiah, tetapi sebagai satu aliran sejarah yang pernah berlaku kepada umat Islam di kawasan Rusia. Kita lihat slide yang saya sediakan di sini. Alhamdulillah, inilah tajuk yang sebagai bab terakhir, ialah berkaitan dengan sinar Islam di Rusia. Dan inilah buku yang dimaksudkan tadi. Marilah kita mulai dengan ayat Quran yang mulia ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau kafa billahi shahida. Wallazi arsala rasulahu bil huda wal haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau kafa billahi shahida. Dan dialah Allah yang merusulkan rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya agama ini akan mengatasi segala agama seluruhnya, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dan inilah Allah menyatakan bahawa Islam akan berkembang dan akan mengatasi segala agama di muka bumi. Dalam konteks ini kita lihat pada zaman yang moden ini di Rusia, kita lihat inilah muftinya, Mufti Rawil Ziauddin, yang merupakan tokoh Islam yang penting di Moskow. Dia mengatakan sekarang umat Islam yang di Rusia telah meningkat dengan mendadak. Tiba-tiba umat Islam telah mencapai 25 juta pada masa ini. Pada tahun yang dia 2 tahun lepas, 3 tahun lepas yang dia bersama dengan pemerintah ini, dia mengatakan bahawa bilangan yang tak resmi
di Rusia. Sekarang sudah mencapai 25 juta umat Islam. Bermaksud 1/5 ataupun 1/4 daripada penduduk Rusia ialah umat Islam. Dan dia akan menjangkakan bahawa dalam masa 15 tahun akan datang, umat Islam dari segi proyeksinya akan menjadi 1/3 daripada penduduk Rusia seluruhnya, insyaAllah. Itu pandangan yang diberikan oleh mufti ini. Inilah mufti besar Moskow. Dalam konteks ini kita lihat, dia menceritakan bagaimanakah Islam sampai ke Rusia. Dia mengatakan, Islam sampai pertama kali ke satu kawasan yang sekarang kita panggil sebagai Dagestan. Dan kawasan inilah yang di tepi Laut Kaspian inilah mula-mula sekali Islam sampai ke Rusia. Dan kita lihat bagaimanakah pendakwah besar Islam, dan mereka kebanyakan orang Quraisy. Orang Quraisy yang asal daripada Mekah. Dan mereka lah sahabat-sahabat besar Rasulullah, dan ada nama-nama yang dalam buku saya sebutkan. Mereka telah sampai dan sampaikan mesej dakwah kepada penduduk tempatan. Dan ini berlaku selepas 20 tahun selepas kewafatan Rasulullah. Dan dia berlaku ketika awal daripada pemerintahan Sayyidina Abu Bakar dan pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab. Ketika itu Islam telah sampai ke Rusia. Dan bukti-buktinya masih ada kesan-kesan masjid yang dibina, tanah perkuburan yang menempatkan jasad syahadat umat Islam yang awal berada di Daban. Daban ialah bandar tua dan dikatakan bandar yang paling tua. Dan bandar ini juga ada kisah yang menarik dengan dipercayai tempat Ashabul Kahfi. Itulah mengikut inilah pandangan yang diberikan oleh mufti Moskow. Dan dia juga mengatakan bahawa Islam pernah bertapak sebagai sebuah negara Islam di tengah-tengah Rusia. Kawasan itu namanya Volga, Bulgaria, sebagaimana disebutkan tadi. Bulgaria telah pernah menjadi satu kerajaan Islam yang bertapak di Rusia. Ini berlaku pada tahun 1922. Bukan bermakna Islam sampai pada tahun 1922, tetapi yang dimaksudkan ialah pada tahun 1922 sebuah kerajaan telah terbentuk. Ketika itu umat Islam sangat kuat di sini, membentuk satu kerajaan yang sangat kuat, dan kerajaan yang memerintah di Moskow membayar jizyah kepada kerajaan Islam yang berpusat di Volga, Bulgaria. Begitu juga kerajaan Eropah Timur juga sebahagiannya membayar jizyah kepada kerajaan Islam yang bertapak di Volga, Bulgaria. Itulah kekuatan yang ada dalam kurun ke-10. Itu tidak lama kemudiannya kita dikalahkan. Dan itulah selepas dikalahkan, maka mihnah, tribulasi umat Islam di Rusia sangat-sangat mendukacitakan. Sampailah kurunnya ke-20. Tetapi kita lihat secara kasar apakah yang berlaku. Dan begitu juga kita lihat, inilah tempat asal umat Islam bertapak di Rusia. Dan negara Dagestan ini ialah negara yang berbukit-bukit. Penduduknya penduduk yang sangat kuat sebab mereka terdedah dengan kawasan berbukit, dan di sinilah tempat Islam sampai ke Rusia pada masa yang sangat awal. Inilah sebahagian daripada pandangan Dagestan. Di sinilah umat Islam telah sampai. Umat Islam sampai ke sini, dan kebanyakan yang sampai ialah orang Quraisy. Dan di kawasan ini ada perkampuran orang Quraisy. Dan kita lihat kawasan inilah kawasan utara Kaukasus. Dan Dagestan, Chechnya, Circassia ialah kawasan yang termasuk dalam kawasan ini. Di sinilah kita lihat pertempuran demi pertempuran, bagaimanakah Panglima Islam, tentera Islam yang sentiasa berjuang untuk menentang kerajaan Soviet Union satu masa dulu yang sangat zalim ke atas mereka. Keadaannya berbukit-bukit, dan inilah tempat peninggalan sebahagian daripada perkampungan yang berada di Dagestan dan telah ditinggalkan. Banyak tempat-tempat perkampungan yang telah ditinggalkan dan dikatakan sebab masalah air. Satu masa dulu barangkali hujan mencukupi dan mereka mempunyai bekalan air yang mencukupi, tetapi sekarang telah ditinggalkan disebabkan masalah air. Kebanyakan mereka dipindahkan ke Chechnya, ke Chechen, ialah jiran kepada Dagestan. Dan kita lihat juga inilah perkampungan Quraisy. Perkampungan Quraisy ketika sahabat Rasulullah telah sampai di sini, dan dipercaya inilah bandar yang dibina oleh orang Quraisy. Bahkan nama pun Kala Quraisy. Maksudnya perkampungan Quraisy yang terletak di pedalaman Dagestan. Dan dipercaya di sinilah kawasan pertemuan di antara perdagangan di Timur Barat, tetapi sekarang telah ditinggalkan. Kesan-kesan ini banyak terdapat di Dagestan, dan cukup menarik kalaulah kajian arkeologi ingin dilakukan. Kawasan inilah kawasan yang sangat sempurna, sangat-sangat perfect
untuk kita lakukan kajian sebab dia ada hubungan dengan sejarah awal sahabat Rasulullah yang bertolak daripada Madinah dan mereka sampai di sini, antara tempat yang paling awal yang Islam disampaikan. Inilah di antara kesan-kesan sejarah di Russia yang inilah menimbulkan minat saya untuk menulis, mencatatkan dalam buku yang dimasukkan tadi. Ini ialah kubur yang terdapat di kawasan pergunungan. Dipercayai inilah pendakwah Islam yang awal. Barangkali mereka orang Quraisy, barangkali bukan orang Arab yang lain yang datang bertali arus selepas kedatangan yang pertama pada awal kurun Islam yang pertama. Dan inilah kita lihat kesan-kesan. Masih terdapat kesan-kesan peninggalan di situ. Tetapi kajian saya tidak dapat temui dengan lengkap apakah yang berlaku di situ. Dan bagaimanakah dakwah Islam disampaikan ketika itu. Cuma yang kita lihat ialah kesan-kesan peninggalan sejarah yang cukup luas. Dan oleh sebab itu, Russia adalah tempat yang kalaulah tuan-tuan ingin melawat Russia, satu tempat adalah satu lawatan ialah bukan saja ke bandar kota-kota di Moskow ataupun di Leningrad ataupun lain-lain, tetapi kepada tapak arkeologi. Tapak arkeologi ini sangat bermakna sebab dia menceritakan perjalanan umat Islam yang awal. Yang barangkali lebih awal daripada negara kita. Dan ini kita lihat bahawa ketika di Russia telah membentuk sebuah kerajaan Islam, kita barangkali Islam baru sampai. Dan inilah beza antara kita lihat kekuatan orang dulu sampai ke sini sebab mereka ada satu tanah. Dan cukup menarik ialah Laut Caspian ini ialah laut yang mereka boleh lalui selepas mereka telah melalui satu daratan yang jauh dan mereka boleh menerusi Laut Caspian ini dan mereka sampai ke Tajikistan. Ini juga sebahagian daripada kesan-kesan peninggalan sejarah. Walaupun dalam buku saya tidaklah saya detailkan. Coba inilah gambar-gambar yang ditambahan untuk melihat bahawa kesan-kesan yang terdapat perkampungan orang Quraisy sebagai pendakwah yang awal. Daripada sinilah kita lihat Islam berkembang ke seluruh Russia sampai ke Siberia. Dan dikatakan Siberia itu bahasa asalnya lah Siberia. Di situ tempat yang sangat sejuk, tempat yang siangnya kadang-kadang 6 bulan dan malamnya kadang hampir 6 bulan. Di situ memerlukan kesabarannya tinggi dan orang Islam menyebutnya Siberia. Walaupun kawan saya daripada Uzbekistan mengatakan bukan daripada perkataan Siberia tetapi perkataan lain, tetapi ada catatan yang mengatakan bahasa asal daripada Siberia adalah Siberia. Wallahu a'lam. Dan ini juga bandar yang ditinggalkan. Banyak bandar-bandar yang ditinggalkan oleh pendakwah yang lama. Dan kita dapati bahawa di sini kawasan yang bersalji dan kawasan yang berbukit-bukit ini banyak yang ditinggalkan. Sebab kenapakah ditinggalkan? Wallahu a'lam. Tetapi antara yang mereka sebut ialah sebab masalah air. Masalah air yang tidak sampai ke pegunungan ini menyebabkan mereka meninggalkan kawasan ini dan mereka berkumpul di Chechnya. Inilah sebahagian sejarah, kesan-kesan sejarah di Russia. Dan mereka ialah satu bangsa yang sangat-sangat unik. Dan mereka dipercayai bahawa mereka adalah keturunan Nabi Nuh yang asal. Kapal Nabi Nuh mendarat tidak jauh daripada kawasan ini. Dan mereka mendakwa bahawa mereka ialah keturunan Nabi Nuh yang asli. Dan bangsa Chechnya, bangsa Tajikistan ialah bangsa yang belum bercampur. Bangsa yang kekal daripada keturunan Nabi Nuh AS. Itu dakwah mereka. Lebih lagi orang Chechnya mengatakan bahawa mereka lah yang paling asli keturunan Nabi Nuh melalui anaknya bernama Yafith. Dan kalau kita lihat, bangsa inilah bangsa yang sangat perkasa. Mereka sentiasa berperang menentang kerajaan zalim dan pejuang-pejuang. Termasuklah Imam Shamil yang terkenal dalam sejarah perjuangan Tajikistan ialah daripada kawasan ini. Inilah Imam Shamil yang terkenal dalam perjuangan menentang Russia. Dan mereka adalah mempunyai pribadi yang kukuh, kuat, badannya, fizikalnya sangat mantap, besar, tinggi dan perkasa. Itulah sifat yang mereka dakwa mereka keturunan Nabi Nuh AS secara langsung. Walaupun bangsa lain keturunan Nabi Nuh tetapi telah bercampur dengan keturunan lain. Tetapi mereka mendakwa mereka adalah bangsa asli Nabi Nuh AS. Bahkan perkataan Chechnya itu maksudnya keturunan Nabi Nuh. Dalam bahasa mereka, Chechnya itu maksudnya keturunan Nabi Nuh. Dan wallahu a'lam, itulah yang berlaku di sini. Dan apabila Islam sampai di sini, maka mereka lah yang mengambil peluang peranan menyebarkan Islam ke seluruh Russia. Dan sekarang tuan-tuan inilah di antara pemimpin mereka, Isamuddin Saidov, terkenal sebagai Syekh Ad-Daban. Dabandi inilah tempat yang awal Islam sampai. Bandar Daban ini bandar yang awal Islam sampai ke Russia. Dan sekarang Syekh mereka, dan inilah di antara masyarakat Russia moden hari ini,
mereka mempunyai masyarakat yang sangat maju dan mereka sangat berpegang kepada tradisi Islam. Mereka masih mengamalkan tarikat yang pelbagai. Mereka mengamalkan tarikat Qadiriyah, tarikat Naqsyabandiyah, dan kekuatan mereka ialah tarikat. Dan apabila mereka berperang, mereka ada amalan yang mereka amalkan secara tradisi, dan inilah kekuatan orang yang duduk di pegunungan Rajasthan ini. Dan jangan lupa kepada champion ini, kepada tokoh ini, kepada Johan ini, iaitu Habib. Dialah sebagai simbol penduduk Rajasthan yang sangat-sangat kuat dalam konteks fizikal. Dan sekarang katanya rekodnya 28-0. Dan inilah kita lihat satu contoh masyarakat Rajasthan yang hidup di pegunungan dan mereka didapati bahawa fizikal mereka sangat-sangat lasak. Dan ini masjid yang terawal. Di sinilah kita lihat para sahabat yang dicatatkan dalam sejarah Syah. Sejarah Daban, sejarah Rajasthan mengatakan sahabat Rasulullah. Terdapat nama-namanya. Sekurang-kurangnya 12 sahabat besar Rasulullah dimakamkan di sini. Ini namanya Masjid Jumaah. Masjid Jumaah yang masjid yang paling tua di Russia. Itulah sebab kalaulah kajian ataupun lawatan ke Russia ditumpukan kepada kajian-kajian arkeologi, saya cukup tertarik. Sebab selain pada kita pergi ke bandar besar, kota besar yang biasa kita lakukan, tetapi kalau kita tukar arah lawatan kita menuju ke tempat-tempat yang bersejarah, dan tempat sejarah itu ada hubungan dengan Islam yang awal di Russia. Di sini katanya 12 orang sahabat Rasulullah dikemukakan. Punya sejarah yang sangat-sangat hebat. Barangkali sejarah sahabat yang ramai di luar pada Madinah ialah di sini. Selain itu mereka tersebar ke seluruh Russia dan membawa mesej Islam yang cukup hanif. Dan dia di sini disebut katanya ada hubungan dengan ulama-ulama besar, termasuklah Abdul Qadir Jailani pernah singgah di sini. Dan inilah dikatakan bahawa bukan Abdul Qadir Jailani, tetapi Syekh Al-Junaid Al-Baghdadi, tokoh Sufism yang sangat-sangat hebat, dan dia dikatakan tanam pokok di depan masjid ini. Pokok ini masih ada sampai sekarang. Dan itulah orang Rajasthan masih lagi menjadikan sejarah mereka. Pokok mereka ini sebagai kenangan mereka bahawa di situlah berhimpunnya ahli-ahli Sufi yang awal. Dan Al-Junaid Al-Baghdadi ini terkenal sebagai satu aliran Sufism yang sangat terkenal dalam sejarah Islam. Dan dia pernah melawat dan pernah berada di masjid ini, dan masjid ini sangat lama, dan itulah yang sebahagiannya menjadi tempat tumpuan pelancongan yang berlaku pada hari ini. Inilah pandangan pokok yang dimasukkan tadi. Mereka mendakwa pokok ini ditanam oleh Al-Junaid Al-Baghdadi. Wallahu a'lam, sama benar atau tidak, tapi itulah yang mereka dakwa, dan inilah Masjid Al-Jumaah yang terletak di bandar Rajasthan. Dan di sini kita lihat ada kubur-kubur yang masih kita dapat saksikan. Di sinilah para sahabat Rasulullah, mereka kata sekurang-kurangnya 12 jasad Rasulullah dikebumikan di sini. Sama ada mereka syahid ataupun kematian biasa, tetapi inilah yang dikatakan sebagai khiyat. Dipanggil khiyat. Khiyat maknanya khair. Khiyat Muslim Cemetery di Durban. Dan sejarah ini ialah sejarah yang awal sebelum mereka pindah ke perkampungan Quraisy tadi. Dan perkampungan Quraisy ini berada di sedikit ke utara daripada Bandar Durban. Dan Bandar Durban ini pernah dikunjungi oleh para khalifah ataupun wakil para khalifah Abbasiyah untuk mencari tembok Ya'juj Ma'juj, dan sebab mereka percaya di sinilah tempat tembok Ya'juj Ma'juj berdasarkan kepada kajian arkeologi. Termasuklah pintu besinya, termasuklah tembaganya yang mereka dapati sebahagian daripada sifat yang dipunyai oleh tembok Zulkarnain. Wallahu a'lam. Dan apa yang menarik ialah Rajasthan mempunyai sangat banyak manuskrip. Kita lihat sejarah yang awal umat Islam dalam bentuk penulisan mereka. Dan ini dikatakan antara manuskrip yang tua masih preserve di Rajasthan. Dan itulah kalau kajian intelektual mengkaji tentang manuskrip ini, dan Rajasthan adalah satu tempat, ialah satu dan saksi yang harus diberikan tumpuan. Dan saya diberitahu bahawa manuskrip ini sebahagiannya telah hampir rusak, bahkan sebahagian telah diperbaiki. Ada daripada negara lain datang untuk salin dan untuk baik pulih manuskrip-manuskrip yang telah begitu lama ini. Mereka mempunyai koleksi yang sangat banyak. Koleksi manuskrip yang berbagai-bagai bidang. Dan inilah khazanah Islam yang sangat-sangat mahal.
menggambarkan satu peristiwa, satu tamadun yang pernah terbina pada masa yang sangat awal. Dan ketika Kuroya ke-10, mereka telah membentuk sebuah negara Islam di sini. Dan kita lihat juga, mereka percaya juga di sini ialah Yajuj Majuj. Dan mereka mengatakan gambar satu setelah ini, dan kalau lihat itu, gambar yang satu lain itu, mereka menggambarkan itu logam besi. Sebagai satu sifat besi dan tembaga dicurahkan dalam tembok ini. Menjadikan inilah mereka mengatakan bahawa inilah tembok Yajuj Majuj. Dan inilah yang dilawati oleh wakil kepada Khalifah Al-Muqtadir. Al-Muqtadir telah mengutus satu rombongan untuk mencari di manakah duduknya, letaknya tembok Zulkarnain, dan mereka datang ke sini. Mereka datang dalam masa yang lama, mengkaji dan melaporkan, melukis peta dan sebagainya. Dan sebahagian dari peta itu saya masukkan dalam buku saya, buku kecil ini, sebagai ulasan, sebagai satu paparan bahawa perkembangan Islam yang berlaku di situ cukup lama. Dan inilah di antara yang mereka jangkakan, yang mereka panggil, sebutkan dari pas ataupun genting yang memisahkan di antara kawasan dengan kawasan ini. Dan inilah yang mereka temui pintu besi yang sangat-sangat besar. Bahkan di Durban dinamakan sebagai pintu kepada pintu. Sebab apabila lepas dari pintu tersebut, maka terbukalah kawasan yang luas. Dan mereka masih menamakan pintu Babul Bab, pintu kepada pintu. Selepas melepasi pintu tersebut, maka dunia yang luas pun terbentang dan mereka sebut pintu kepada pintu. Tuan-tuan, inilah sebahagian daripada pemandangan yang dilawati oleh mereka yang mengkaji tentang tembok Yajuj Majuj. Dia berada masih ke depan lagi, dan inilah kawasan pegunungan yang dijangkakan. Wallahu a'lam. Selain daripada itu, kita lihat di Chechen. Di Chechnya. Chechnya sepadan kepada Dagestan. Merupakan bangsa yang sama. Mereka mendakwa, sebagaimana disebutkan tadi, mereka ialah keturunan tulen daripada keturunan Nabi Nuh yang belum bercampur. Dan inilah penduduk yang asal. Mereka mendakwa bahawa di kawasan tidak jauh daripada Turki, di banjaran Ararat, maka terdampaklah kapal Nabi Nuh AS di puncak Judi. Dan mereka telah temui bangkai kapal ini dalam bentuk fosil. Dan selepas peristiwa tersebut, sebahagian daripada kumpulan ataupun pengikut Nabi Nuh ataupun yang beriman ini telah berpecah kepada 3 kawasan. Yang turun ke bawah lebih jauh merantau, dan itulah kisah yang terkenal sejarah, umpamanya yang dikatakan oleh Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ataupun oleh Ibn Athir di dalam Al-Kami fi Tarikh, dan menggambarkan bahawa peristiwa yang berlaku itu menggambarkan manusia seluruhnya daripada keturunan yang sama. Dan mereka dapat trace bahawa kumpulan inilah kumpulan yang hampir sama keturunan mereka dengan kumpulan yang datang mengebar ke sebelah timur, termasuklah bangsa Mongolia. Bangsa Mongol, bangsa Turki, bangsa Cina dan bangsa Jepun datang daripada keluarga yang sama. Tetapi kita lihat inilah orang Chechnya. Mereka ialah pengikut mazhab Hanafi kebanyakannya. Dan mereka ialah bangsa yang perkasa. Badan mereka perkasa. Dan wanita mereka dikatakan wanita yang antara tercantik dunia. Dan dianggap bahawa bangsa Chechen ialah bangsa antara yang paling cantik dunia, wanita mereka. Termasuklah lelaki mereka. Inilah yang didakwa oleh mereka. Dan mereka mengatakan mereka masih mengekalkan keturunan yang awal ini. Sama ada mereka tepat atau tidak, dan maksud Chechen adalah keturunan Nabi Nuh AS. Dan kita lihat mereka sangat patuh, dan kebanyakan umat Islam di Chechen ataupun di Dagestan, mereka mengamalkan salah satu daripada tarekat. Sama ada Qadiriyah ataupun Naqsbandiyah ataupun lain-lain. Mereka ialah penganut, dan kadang-kadang mereka telah lari daripada amalan yang awal. Wallahu a'lam. Tetapi sebagai mereka masih, sebagaimana tuan lihat gambar ini, yang mereka mengatakan sebagai inilah satu amalan Qadiri Hadrah. Dan mereka mengamalkan ini sampai hari ini. Selain pada itu, kita lihat Chechen ialah bumi pertempuran. Pertempuran di antara benar dan palsu. Umat Islam menentang kerajaan Soviet Union. Masyarakat Chechnya Islam menentang kerajaan Rusia kemudiannya. Dan peperangan demi peperangan, dan yang paling dahsyat ialah peperangan
yang baru saja berlaku dalam tahun 91 yang menyebabkan kita lihat pelarian yang berlaku, kematian yang dialami oleh masyarakat awam cukup banyak. Dan itulah di antara sejarah tribulasi mihnah umat Islam di China. Dan kita lihat peperangan demi peperangan yang berlaku puluhan tahun, belasan tahun, mengabarkan banyak jiwa umat Islam. Dan ketika itu kita lihat kerajaan Rusia sangat-sangat agresif untuk menghancurkan umat Islam di China. Tetapi apa yang berlaku kemudiannya cukup mengherankan kita. Apa yang berlaku kemudiannya cukup mengherankan kita. Selepas mereka membunuh ramai umat Islam di China, dan umat Islam menjadi pelarian perang ke merata tempat, termasuk Eropah. Dan umat Islam yang menentang ialah diketuai oleh umat Islam, pemimpin Islam yang terkenal. Kemudian peperangan ini berlaku dalam peperangan kali kedua pada tahun yang lebih lewat. Dan kita lihat yang bertempur, panglima yang mewakili umat Islam China ialah Ahmad Kadyrov. Ahmad Kadyrov dan anaknya diganti oleh anaknya Ramzan Kadyrov yang sekarang, presiden sekarang. Dan sejarahnya, dialah yang menentang dalam peperangan China. Dialah yang memimpin tentera, tetapi akhirnya dia telah menjadi tunduk kepada Rusia hari ini. Dia menjadi kawan setia kepada Putin, Presiden Putin. Inilah mengherankan kita. Asalnya dialah yang berjuang menentang Rusia. Dan sekarang dia berbaik dan dia mengangkat Putin sebagai pemimpin yang besar. Termasuk anaknya bernama Ramzan Kadyrov. Barangkali mereka berijtihad bahawa mereka perlu bersama dengan negara Rusia yang besar sehingga mereka boleh mengembangkan apa yang mereka ingin lakukan dalam konteks amalan umat Islam. Sekiranya mereka menentang Putin, barangkali mereka tidak dapat, barangkali masjid mereka akan diruntuh. Tetapi sekarang kita terbukti dengan hubungan di antara Chechnya, kerajaan Chechen yang sebahagian daripada Rusia dengan Rusia sendiri menyebabkan masjid-masjid terbina di Chechen. Barangkali mereka mengambil kesempatan itu. Mereka mengambil strategi itu untuk berbaik, tetapi dalam konteks mereka menggunakan ruang ini untuk mengembangkan Islam. Barangkali itu. Barangkali tidak. Dan kita lihat, ini gambar Ahmad Kadyrov yang telah berbaik dengan Putin. Yang asalnya kerajaan Rusia ini menghancurkan umat Islam di China. Ini strategi politik yang barangkali cerdik, barangkali tidak. Saya tidak pasti, tetapi Tuan lebih paham daripada saya apakah yang berlaku di China. Sebab kita tidak mengalaminya. Kita tidak mengalami apa yang dialami oleh masyarakat China. Sehingga akhirnya mereka telah bersetuju untuk berdamai. Dan sekarang menjadi penyokong kepada Rusia, kepada Moskow. Dan di antara penyokong kuat kepada Moskow sekarang ialah China. Dan kita lihat betapa rapatnya. Bahkan Ramzan sekarang, Profesor Presiden yang berkati ayahnya Ahmad Kadyrov, Ramzan Kadyrov sangat rapat dengan Putin. Bahkan dalam analisis mereka mengatakan bahawa Putin banyak bergantung kepada Kadyrov ataupun kepada Ramzan ini dalam hubungannya dengan negara Islam. Barangkali Rusia merasakan perlunya ada tokoh seperti Ramzan ini untuk menghubungi dengan negara Islam. Sedangkan umat Islam Chechen pula mengatakan ruang ini harus diambil untuk melaksanakan Islam di Chechen. Dan kita lihat, mereka mengatakan bahawa Moskow berbaik dengan Chechen ialah untuk menjinakkan Chechnya supaya penentangan tidak berlaku lagi. Itulah yang dikatakan oleh pengkritiknya. Sama ada orang umat Islam ataupun bukan Islam mengatakan bahawa hubungan di antara Chechen dengan Rusia ialah dalam tujuan untuk supaya umat Islam, bukan saja Chechen, tapi juga Dagestan dan juga umat Islam yang berada di Rusia tunduk kepada Moskow. Dan itulah di antara tujuan mereka. Dan kita lihat dalam konteks ini, Ramzan Kadyrov diberikan ruang sekarang. Diberikan ruang untuk mengembangkan pengaruh Rusia ke negara umat Islam. Dan mereka ialah pengamal Sufisme yang sangat-sangat ketat. Dan setiap tentera China harus berjanggut. Sebab janggut dalam konteks mazhab Hanafi wajib. Maka kita lihat jarang tenteranya yang tidak berjanggut. Dan diwajibkan setiap tentera China mesti berjanggut. Dan perkara ini barangkali tidak dilakukan sebelum ini. Ini ialah akibat daripada persahabatan dengan Moskow. Selain pada itu, tentera China ini diwajibkan bersolat subuh berjemaah. Selain daripada
sentiasa mengamalkan solawat yang khusus, solawat yang mereka amalkan dalam konteks tarekat mereka. Ini diamalkan oleh tentera, dan ini ruang ini tidak pernah ditemui barangkali sebelum ini. Dan inilah yang berlaku di Chechen. Dan kita lihat, kenapakah Presiden Putin sekarang sebagai orang berkuasa di Rusia memberi ruang kepada umat Islam untuk mengamalkan amalan kita, mengamalkan ajaran Islam di Rusia. Ini satu perkara yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Kalau kita pergi ke belakang, sejarah Bolshevik yang merintah Soviet Union, kita lihat betapa dahsyatnya Islam dibunuh. Tetapi tiba-tiba, sampai era pada Presiden Putin, dia beri ruang yang luas pada Islam. Dan kata Islam, kita ambil peluang ini. Dan apabila dikaji, latar belakang Putin ialah dia bukan komunis. Dia bukan pahaman komunisme ataupun atheism ataupun sebagai Marxism, bukan. Dia adalah penganut ortodoks, Kristian ortodoks. Dan dikatakan bahawa Kristian ortodoks ini lebih mesra kepada Islam berbanding dengan Kristian Katolik. Itu disebut oleh ulama kita di Rusia. Mereka mengatakan hubungan Kristian ortodoks dengan Islam lebih mesra berbanding hubungan Islam dengan Kristian Katolik. Dan oleh sebab itu, mereka dapati bahawa Putin ialah penganut ortodoks, walaupun dia pernah bekerja dengan Soviet Union. Kita ingat ketika mudanya dia menjadi agen kepada Soviet Union. Soviet Union adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan, tetapi Putin barangkali terkecuali. Dia penganut ortodoks, dan hubungan ini dia cuba rapatkan hubungan Islam dengan ortodoks. Tujuannya adalah untuk tujuan politik, bukan tujuan Islam. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Putin adalah tujuan politik. Dan sekarang cukup menarik. Seolah-olah Presiden Putin mengakui kewujudan umat Islam, ulama Islam dan sebagainya. Dan sentiasa Putin berada di dalam perjumpaan ulama Islam. Ulama-ulama Rusia yang berkumpul sentiasa Putin ada. Barangkali ini strategi supaya mengetahui apakah yang dibincang oleh ulama Islam. Dan dia mengiktiraf Islam ini. Dalam ucapannya, dia mengatakan bahawa Islam ialah sebahagian daripada sejarah Rusia yang barangkali tak pernah disebut oleh presiden lain. Oleh sebab itu, Islam ada peranan di Rusia. Dan sekarang kita lihat, muncullah tokoh-tokoh Islam. Tetapi setiap kali tokoh Islam ini adanya Putin bersama mereka. Walaupun apa yang berlaku, tetapi Islam diberi ruang sekarang. Sekarang sekurang-kurangnya Islam diberi ruang di Rusia. Dalam konteks ini kita lihat, ulama, inilah dua ulama besar kita di Rusia. Mereka diberikan peluang oleh Putin untuk melaksanakan agenda-agenda Islam. Ini satu perkara yang cukup ganjil. Islam diberi ruang untuk melaksanakan agenda mereka. Sedangkan ketika Soviet Union, ketika zaman Bolshevik, masjid telah diruntuhkan. Masjid tidak boleh dimakmurkan, dikunci. Bukan saja itu, bahkan ditutup dan dijadikan kandang haiwan. Dijadikan tempat simpanan senjata dan sebagainya. Masjid tidak boleh digunakan sama sekali ketika zaman Bolshevik. Tetapi sekarang, zaman Rusia, didapati bahawa apa yang berlaku sebaliknya. Ulama-ulama diberikan ruang untuk melaksanakan agenda mereka. Bahkan, Putin mengiktiraf 100 orang ulama ataupun umat Islam yang berpengaruh di Rusia. Tuan-tuan lihat, di antaranya lah mufti mereka. Di antara intelektual mereka. Dan di antara mereka juga ialah Presiden Ramzan Kadyrov, diiktiraf oleh Putin sebagai ini mewakili umat Islam di Rusia. Dan jangan lupa, tuan-tuan, Habib juga diiktiraf sebagai satu tokoh ikon Islam di Rusia. Ini ialah satu ruang yang diberikan oleh Putin. Putin ada agenda. Dan kita harus ambil peluang untuk ruang yang diberikan semasa ruang ini ada dan perkuatkan ikatan Islam di kalangan umat Islam di Rusia. Kita lihat dalam majlis-majlis. Putin selesai ada dalam majlis-majlis tertinggi ulama kita. Dan Islam kita lihat dalam konteks di Rusia ini. Taburan umat Islam dapat kita perhatikan daripada gambar ini, yang hijau pekat ini, hijau yang lebih gelap ini maksudnya penduduk Islam yang padat. Tempat yang hijau yang kurang itu maksudnya semakin kurang umat Islam. Dan menunjukkan bahawa umat Islam telah membentuk satu masyarakat yang besar di Rusia ini.
Dan ini tak pernah disedap oleh negara Eropah. Eropah tidak pernah sangka bahawa Islam sedang berkembang dengan maju di Rusia. Bahkan dikatakan dalam penduduk Rusia ialah Muslim. Entah tiba daripada mana mereka datang, dan asalnya umat Islam pernah menjadi negara Islam satu masa dulu, dan telah ditekan, dibunuh, ditindas, dizalimi. Akhirnya mereka seolah-olah tidak ada agama. Sekarang apabila ruang diberikan, maka mereka kembali dan masjid telah dimakmurkan kembali. Sebagai bukti bahawa dalam pemerintahan Putin, mereka mengatakan, mereka menganjurkan persatuan ataupun hubungan antaragama. Sehingga bangunan mereka multi-faith kompleks ini yang berada di Kazan adalah bandar Islam. Dan ini simbol bahawa agama semuanya dipadukan. Ini adalah pluralism. Tetapi pluralism ini bukan masalah kita. Masalahnya masalah kerajaan Rusia. Kerajaan Asia membuat pluralism ini bahawa seluruh agama ini disatukan. Tapi umat Islam tidak terima. Tetapi sebagai simbolnya, bangunan kompleks ini ialah kompleks multi-faith. Menunjukkan bahawa perjuangan, seolah-olah perjuangan Presiden sekarang ialah ke arah untuk menggabungkan, tidak menolak. Sebab ketika zaman komunis dulu, ketika zaman Marxism dulu, ketika zaman Lenin dan Stalin dulu, agama tidak dibenarkan untuk dihidup sedikit pun di Rusia. Tapi sekarang kita lihat agama-agama diiktiraf dan diberikan ruang, seolah-olah multi-faith ini diiktiraf dalam kerajaan Rusia sekarang. Kita lihat Presiden Putin selalu muncul dalam perjumpaan antara umat Islam dengan Ortodok. Yang sebelah kiri ialah pemimpin Ortodok. Ortodok yang terbesar di Rusia ialah pemimpin sebelah kiri. Dan dia menemukan dengan pemimpin terbesar Islam, iaitu Mufti Moskow yang seperti kita sebutkan tadi. Dan tidak saja itu, mereka bawakan orang Yahudi yang Judaism juga dipertemukan dalam majlis yang tertentu, menunjukkan bahawa Putin ada satu agenda yang besar yang barangkali kita tidak dapat melihat dengan jelas, tetapi apa yang dilakukan, dia mengambil peranan dua-dua belah. Satu ialah untuk berbaik dengan umat Islam, satu lagi untuk berbaik dengan umat yang bukan Islam. Dan seolah-olah Putin menjadi penyambung kepada dua kumpulan ini. Seolah itulah yang digambarkan oleh politik Putin yang telah berubah sama sekali selepas perang Chechen Rusia yang berlaku dalam masa 10 tahun ataupun 20 tahun lepas. Dan kita lihat, tuan-tuan, ini ialah masjid yang terbesar, yang terindah di Moskow. Masjid yang dibina oleh Islam, yang asalnya bakal diruntuhkan oleh rejim Bolshevik ketika zaman Soviet, tetapi telah dibuka ketika zaman Putin. Dibina dan menaranya dibuat dengan emas, katanya, sebahagian daripada lapisan emas. Dan masjid ini, tuan-tuan lihat, penuh dengan Islam yang tidak diganggu oleh Presiden Putin. Umat Islam silakanlah untuk solat, dan ketika pembukaan masjid ini, Presiden Putin turut membuka masjid ini. Walaupun ini adalah politik, tetapi dia menunjukkan kepada dunia bahawa dia tidak musuh Islam. Kita lihat ketika pembukaan masjid besar, masjid utama di Moskow ini, Presiden Putin bersama dengan pemimpin Islam bersama-sama menunjukkan bahawa mereka tidak musuh Islam. Walaupun ini ditunjukkan secara pura-pura, tetapi kita ambil peluang untuk kepentingan umat Islam hari ini. Dan inilah yang digambarkan penduduk Islam di Moskow telah muncul apabila ruangan diberikan untuk umat Islam. Ini gambar umat Islam bersolat di masjid Moskow. Masjid telah penuh. Dan kita lihat umat Islam melimpah keluar. Dan 30% penduduk Rusia sekarang ialah dalam masa 15 tahun akan datang. Proyeksinya mengatakan bahawa umat Islam akan menjadi 1/3 daripada penduduk Rusia, yang cukup menggemparkan dunia. Dan sekarang baru sedar bahawa kekuatan umat Islam di Rusia. Sebelum ini mereka mengatakan seolah-olah mereka melihat bahawa Rusia negara komunis. Tetapi apabila mereka melihat ketika perlawanan bola sepak World Cup yang lepas, mereka terdedah bahawa mereka ke mana pergi pun ada masjid, dan ini mengherankan seluruh dunia. Bagaimanakah selama ini mereka tidak pernah tahu bahawa Rusia adalah bumi Islam? Tiba-tiba mereka sampai ketika World Cup tahun 2018 lepas. Mereka melihat masjid di mana-mana. Dan inilah menyebabkan dasar Eropah barangkali berubah terhadap Rusia. Dan inilah pemandangan umat Islam di Rusia. Ini bukan di negara Islam. Negara Rusia di Moskow pada hari raya pada beberapa tahun lepas. Dan dia diberikan ruang oleh pemerintah, oleh Moskow, untuk membiarkan umat Islam melakukan demikian. Dan dapat digambarkan bahawa umat Islam sangat-sangat ramai.
Dan tuan-tuan, sekarang Masjid St. Petersburg, masjid ini telah ditutup, dipagar, tidak dibenarkan sesiapa masuk ketika zaman Soviet. Sekarang telah dimakmurkan kembali. Masjid ini telah dimakmurkan kembali. Masjid ini pernah disinggah oleh Presiden Indonesia Soekarno, dan sejarah Soekarno masih dapat dalam masjid ini. Tuan-tuan, dia melawat ke Masjid Biru ini, sejarah Soekarno ada dalam ini. Dan kita coba lihat, insyaAllah, apakah hubungan Soekarno dengan Russia. Dan kita lihat banyak perkara dalam konteks ini, masjid-masjid baru dibina. Masjid Qol Sharif ini ialah ikon umat Islam di Kazan. Kazan ialah bandar umat Islam. Satu perkara yang kita tak tahu, bahawa di tengah-tengah Russia, Moskow bukan bandar umat Islam, tetapi Kazan ialah di negara Tatarstan. Dan orang Tatar, orang Mongol telah berjuang Islam. Mereka datang untuk menghancurkan Islam, tetapi apabila mereka Islam, mereka yang mengembangkan Islam di Russia. Bandar yang bernama Bandar Kazan ini bandar orang Tatar. Simbol tamadun Islam yang besar dibina oleh orang Tatar. Dan kesannya kita lihat ini, masjid yang tercantik barangkali di Russia ialah Masjid Qol Sharif ini, terletak di Kazan. Dan apabila orang Eropah datang dalam World Cup, mereka terperanjat seolah mereka datang ke negara Islam. Mereka mengatakan, saya datang ke negara Islam ataupun saya datang ke Russia sekarang. Inilah satu impak yang besar kepada seluruh penduduk dunia, sebab apabila mereka datang dalam ke Russia, mereka dapati bahawa Russia seolah-olah negara Islam. Seolah-olah. Sebab dengan bangunan masjidnya yang perkasa, menunjukkan seolah-olah dia berada di sebuah negara Arab. Dan Masjid Kadyrov, tuan-tuan, Masjid Ahmad Kadyrov, masjid yang perkasa di China. Ini tak pernah berlaku zaman Soviet. Dan masjid ketika zaman Soviet diruntuh. Siapa masuk dia mati. Tidak dibenarkan memasuki masjid ketika zaman Soviet, tetapi sekarang luar biasa. Dibenarkan, bahkan dibuka oleh Putin. Presiden Putin yang membuka masjid ini. Inilah yang tak dapat kita dapat gambarkan, tetapi mereka ada agenda di sebalik agenda yang mereka lakukan. Ini World Cup 2018 lepas. Dan apabila mereka berkampung di bandar-bandar besar, kota-kota besar di Russia, orang Barat baru mengetahui bahawa di tepi hotel mereka, di tepi hotel yang mereka tinggal ada masjid. Ini cukup mengherankan. Dan apakah Russia adalah negara Islam? Bukan. Tetapi sekarang apa yang dilakukan oleh Islam di Russia sangat-sangat luar biasa. Apa yang disaksikan ketika FIFA World Cup pada tahun 2018 yang lepas. Dan kita lihat, ini gambar Muhammad Salah. Muhammad Salah, orang Mesir, bermain di Eropah. Tetapi ketika dia mewakili Mesir, pasukannya dilayan khusus oleh Presiden Ramzan. Dan kebetulannya pasukan Mesir berada di bandar di China. Dan dia menjadi duta kepada Presiden Ramzan. Dan pemain-pemain bola sepak cukup kagum melihat perkembangan Islam yang mereka tidak pernah sangka. Apa yang berlaku di Russia ini, satu babak, satu episod yang tak pernah berlaku sebelum ini. Dan kita lihat, tuan-tuan, ini gambar di Russia, ini gambar di Kazan. You mestinya, coba lihat, majoritinya umat Islam. You mesti di Russia, coba tengok dalam gambar ini, you mesti yang wanitanya, mesti yang mesti perempuannya, dan lelaki di belakang. Majoriti Islam dan memakai tudung. Sebagai simbol rakyat Russia sekarang, mereka bertudung. Di Malaysia, barangkali kita lihat di masjid kita, sebahagian bertudung, sebahagian tidak. Tetapi di Russia, hampir semua bertudung. Kalau kita ke Kazan, menunjukkan ialah bandar Islam. Dan kita terperanjat. Inilah yang terperanjatnya orang Eropah apabila ada FIFA yang lepas. Sebab mereka sangka mereka sampai negara Arab. Mereka tak pernah bayangkan mereka sampai ke Russia. Dan mereka temui suasana seperti ini. Dan tuan-tuan, kita lihat. Ini pemandangan wanita di Russia sekarang. Mereka bertudung. Malu orang Malaysia. Dan kita lihat. Mereka berkahwin. Mereka berkahwin dengan cara Islam. Dulu, untuk berkahwin tidak boleh dengan cara Islam. Sekarang telah dibenarkan. Kita lihat ada kerajaan Russia memberikan urusan tentang urusan umat Islam. Diserahkan kepada umat Islam. Dan di bawah jawatan muftinya. Muftilah yang menentukan hal ehwal Islam. Dan sekarang mereka telah bebas untuk berkahwin dengan cara Islam. Dan jangan lupa juga,
bekas yang dulu agung kita juga pernah berkahwin dengan orang Syah dalam bentuk cara Islam. Dan inilah yang berlaku sekarang, yang tak pernah berlaku sebelum ini. Dan tuan-tuan, kita cuba melawat Kazan. Kazan ialah bandar Islam. Bandar Tatarstan, dibandingkan bandar Tatarstan, bandar Mongol. Di sini kita lihat bagaimanakah orang Mongolia yang terkenal datang untuk menghancurkan Islam. Tiba-tiba mereka meluk Islam. Dan mereka lah membawa obor ke Rusia. Mereka lah menjadi pejuang-pejuang pendakwah-pendakwah yang sangat kental di Rusia. Dan mereka lah yang menentang kerajaan Rusia apabila mereka menzalimi umat Islam. Dan kita lihat bandar Kazan ini telah dihancurkan oleh Rusia berkali-kali. Dalam sejarah Rusia, bandar Kazan ini telah dihancurkan berkali-kali. Sebabnya faktornya di situlah umat Islam. Dan kita lihat di Kazan sudah ada Universiti Islam. Ini Russian Islamic Institute, sama seperti Universiti Islam kita. Di sini belajar tentang syariah, tentang ekonomi Islam, tentang sebagaimana UI kita dibina di Kazan. Dalam masa akan datang, barangkali tidak heran kalaulah sekarang kita pergi Universiti Al-Azhar barangkali, ataupun Universiti Madinah, ataupun Universiti di Morocco. Barangkali tidak heran kalaulah ada orang datang untuk pengajian Islam di Rusia. Sebab sejarah Kazan ini sejarah yang awal terhadap Islam. Barangkali kita tak pernah sedar. Tetapi Kazan ialah khususnya bandar Islam yang awal. Dan mereka mempunyai tamadun Islam yang cukup lama. Sekarang apabila diberikan ruang, mereka membina Universiti Islam. Mereka membina, ini ialah Institut Islam Rusia. Dan ini Universiti Islam. Universiti Islam juga dibina di Kazan. Dan sekarang, barangkali ada pelajar Malaysia, saya dengar ada pelajar Indonesia. Pelajar Indonesia ada persatuan mereka dan mereka belajar di sini. Dan sebahagian maklumatnya saya dapat daripada pelajar daripada Indonesia. Dan Universiti Islam di Kazan ini menjadi antara Universiti Islam yang terkenal. Walaupun usianya baru, tetapi dia sedang membentuk satu identiti bahawa nak belajar Islam boleh pergi ke Rusia. Tuan-tuan. Dan ada juga di Chechen. Ada institusi yang hampir sama, iaitu Universiti Haji. Universiti khusus untuk umat Islam. Barangkali nama Kuntah Haji ini maksudnya Universiti Islam. Dan inilah perkembangan terakhir. Perkembangan terkini yang saya jadikan dalam bab yang terakhir. Tidak semua saya bincangkan dalam buku saya, tetapi kita kembangkan di sini supaya kita lihatkan lebih jelas apakah yang berlaku di Rusia sekarang. Ini ialah Universiti di Islam. Betul lihat. Universiti Islam ini dihadiri oleh umat Islam dan bukan Islam. Cuba lihat pemandangan dalam kuliah di Universiti di Kazan. Kadang-kadang kita lihat semuanya menentu Arab. Kalau di Malaysia, saya pernah mengajar bertahun-tahun di universiti yang saya pernah menjadi tenaga mengajarnya. Dalam kelas kita hampir separuh yang menentu Arab dan separuh lagi tidak. Tapi Rusia kita lihat hampir semua. Ini bandar Kazan. Dan sekali lagi, mereka juga mengadakan pesta ataupun musabaqah Al-Quran. Dan kita, umat Islam, pernah menjadi juara. Dianjurkan oleh kerajaan Rusia. Dan yang menangnya orang Malaysia. Dan sekali lagi muftinya ambil peranan. Dan itulah yang berlaku. Dan sekarang Rusia. Cuma umat Islam cuba membentuk image-nya. Image umat Islam di Rusia supaya standing dengan negara umat Islam lain. Bahawa umat Islam di Rusia tidak kurang dalam aktiviti seminar, simposium dan sebagainya yang dikaitkan dengan Islam. Dan mereka baru saja selesai dalam satu International Scientific Practical Conference dalam konteks Islam in Global World yang diadakan di Rusia. Diadakan di Moskow pada tahun 2019 lepas. Sekarang Rusia terjadi tumpuan kajian yang dilakukan tentang umat Islam. Peringkat antarabangsa yang dulu kita lihat ada di Riyadh, diadakan di Jeddah. Sekarang Rusia menjadi tempat baru persidangan umat Islam sedunia. Inilah perkembangan baru. Apabila diberi ruang, maka umat Islam akan tumbuh. Dan kita lihat, baru saja diadakan summit satu sidang puncak yang dikaitkan dengan Islamic World. Dibincangkan tentang ekonomi Islam, hubungan umat Islam, politik Islam dan sebagainya. Dan ini dibincang bukan di Jeddah, bukan di Riyadh, tetapi di Moskow. Dibincangkan di Kazan. Dan tuan-tuan, kita lihat bahawa kita dapat membaca bahawa Rusia ada agenda. Dan Rusia ingin sokongan daripada negara Islam. Iran. Jangan lupa
dia inginkan sokongan Turki, walaupun sentiasa ada konflik di antara Turki dan Rusia, tetapi Rusia masih memerlukan sokongan umat Islam. Sebab Rusia sedang berhadapan dengan musuh yang lebih besar di kiri dan kanan. Rusia ada musuh di kanan dan kiri, dan nampak politik yang dimainkan oleh Rusia ialah untuk berbaik dengan negara Islam dan melunakkan. Dan dalam konteks ini, dalam negeri harus ditunjukkan bahawa Rusia tidak menentang Islam. Kita lihat inilah yang ditunjukkan oleh Presiden Putin. Dan ini gambar King Salman di Moskow. Dan ini image yang dibawa oleh Putin sekarang. Dan kita lihat dengan Mesir. Hampir semua negara Islam mempunyai hubungan yang ditunjuk kepada dunia, seolah-olah bahawa umat Islam bersama Rusia. Sebab musuh di kiri kanan Rusia sangat-sangat genting, dan sekarang mereka mengatakan sekiranya Rusia tidak bersama dengan umat Islam, dia akan jatuh kepada kuasa yang ketiga ataupun kedua. Dan tuan-tuan, kita lihat, jangan lupa dia juga appreciate pada negara kita. Dia juga, negara kita kecil, dia negara besar, dan juga dia perlu kepersoalan Malaysia. Ini ialah gambar propaganda dia. Dan jangan lupa juga, dia sentiasa datang ke Malaysia dan bertemu di mana-mana dalam konferensi atau persidangan antarabangsa untuk menunjukkan bahawa Rusia sekarang menyokong Islam. Itu ialah agenda. Tapi jangan kita leka dengan permainan politik mereka. Sekarang Rusia memerlukan umat Islam, dan dia membiarkan Rusia membina masjid, melaksanakan aktiviti Islam, tetapi perkara ini kita harap berterusan, tetapi masa tempoh Putin pun tidak akan lama. Dan apakah yang berlaku kepada penggantinya? Dan kita masih misteri apakah yang berlaku kepada umat Islam, tetapi kita sentiasa mengharapkan doa yang indah kepada umat Islam di seluruh dunia, termasuk di Rusia. Kita lihat, jangan lupa, Rusia inginkan sokongan negara Islam, termasuk Malaysia. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh dasar luar Rusia, dia tidak membiarkan menterinya, dia sendiri, Putin sendiri, keseluruh ke kanan ke kiri, dan bukan diserahkan pada menteri luarnya, tetapi Putin ingin membentukkan dirinya sendiri. Tuan-tuan, kita lihat, dia berpura-pura. Inilah pakatan yang dikatakan pakatan yang bukan mudah. Syria, Rusia, Turki bukan satu gabungan yang indah. Walaupun mereka sekali-kali bergambar sekali, tetapi konflik yang mereka simpan tersembunyi lebih luas daripada apa yang mereka tunjukkan ke dalam media massa. Dan tuan-tuan, kita lihat, jangan lupa, ketika Rusia berbaik dengan umat Islam, dia berbaik dengan Yahudi. Jangan percaya, jangan leka, tetapi ruang yang diberikan di Rusia, sila ambil. Jangan lupa Rusia dengan India. Jangan lupa tuan-tuan, sebab Rusia ada musuh. Bersama seketika dan tidak bersama dalam masa yang lain. Dan inilah yang bermain, dan sekiranya tidak mendapat sokongan Islam, Islam akan jatuh, Rusia akan jatuh. Inilah bacaan yang kita sebut. Saya tidak sebut dalam buku saya, tuan-tuan, tetapi tersirat dalam tulisan itu. Rusia akan jatuh sekiranya tidak dapat sokongan daripada negara Islam. Itulah sebab dia berbaik dengan Islam. Dia bukan nak baik dengan Islam, sebab sejarah Rusia, sejarah yang menentang Islam sepanjang sejarah. Tiba-tiba berlaku perubahan dasar yang cukup drastik akhir ini, tentu ada udang di sebalik batu. Dan apa yang berlaku di Rusia, tuan-tuan? Islam telah berlahan-lahan untuk mengatasi penduduk Kristian. Walaupun Kristian adalah agama yang terbesar di Rusia, tetapi dari segi kualitinya, apa yang dibincangkan di Rusia, hanyalah dari segi statistik, dan umat Islam melonjak dengan cepatnya. Dan inilah simulasi yang dilakukan oleh antarabangsa, menunjukkan bahawa hati-hati Islam akan sekali lagi mengatasi seluruh agama di Rusia. Dan tuan-tuan, kita lihat di dunia juga. Di seluruh dunia, Islam sudah menjadi satu force yang tidak boleh diabaikan. Dan yang kuat ialah bilangan umat Islam. Kekuatan umat Islam masih belum ada. Tetapi dari segi bilangan sudah menggerunkan orang yang benci pada Islam. Dan inilah menyebabkan Rusia telah melakukan dasar yang berbeza dengan apa yang dilakukan dalam 50 tahun yang lepas. Tuan-tuan, sekarang mereka memberikan ruang masjid-masjid yang dibina. Ini ialah masjid Bolga. Kalau kita ada ruang, tuan-tuan, lawaklah Bolga. Bulgaria ialah tempat kerajaan Islam pertama di Rusia. Dan sekarang telah muncul masjid yang paling cantik.
Dan dikatakan walaupun dia tidak besar tetapi cantik dan dia ditiru berdasarkan kepada Masjid Taj Mahal, daripada bangunan Taj Mahal. Dan ini berlaku pada masa-masa yang lewat ini. Di sini tersimpan Al-Quran yang paling besar di Russia, tersimpan di sini. Bukan yang lama tetapi yang ditulis tangan pada masa yang lewat. Tetapi tuan-tuan, kita lihat. Ini Masjid Moskow. Dan masjid ini telah muncul satu persatu pada 20 tahun yang terakhir ini. Menggambarkan satu perkembangan yang barangkali kita tak sedar berlaku di sebuah negara komunis asalnya, dan sekarang Islam diberikan ruang, dan masjid-masjid berbagai-bagai tempat telah ditubuhkan ataupun dibina, dan inilah perkembangan yang terkini di Russia. Dan tuan-tuan, inilah masjid-masjid yang cantik yang dibinakan dalam tahun-tahun yang terakhir ini, menggambarkan Islam sedang berkembang dengan tidak dapat disekat lagi di Russia. Dan jangan lupa, inilah masjid yang paling lama, masjid yang paling jauh di dalam bulatan Arktik, masjid yang disebut sebagai Nur Kamang, dan dia adalah masjid yang di hujung dunia. Saya berharap untuk bercakap lagi dengan masjid ini dalam konteks masa lain sekiranya ada kesempatan, dan itulah yang menjadi perbincangan buku saya itu. Dan tuan-tuan, ini pemandangan di Russia. Jangan percaya sepenuhnya, walaupun umat Islam dibenarkan solat, tetapi berhati-hati sebab mereka sedang menunggu arahan. Apabila perubahan kepimpinan, maka dasar berkali berpindah, berubah, dan umat Islam harus sentiasa berpada. Sementara ada ruang, maka kita kena bina kekuatan diri kita dalam semua perkara. Dan inilah yang kita boleh ambil renungan dalam perbincangan bab terakhir buku saya, Islam sedang bersinar di Russia. Dan inilah buku yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan buku ini tuan-tuan boleh kita bincang bersama, dan boleh kita adakan forum sekiranya tuan-tuan minat. Dan oleh sebab itu, saya serah buat tuan untuk membicarakan buku ini, dan serahkan tuan-tuan, dan akhirnya tuan-tuan boleh maafkan saya, boleh bandingkan, dan sekiranya tuan-tuan boleh berminat, bolehlah mendapatkan nombor ini. Saya lupa untuk saya akan nombor untuk tuan-tuan hubungi. Saya tinggalkan tuan-tuan boleh hubungi nombor tertera untuk mendapatkan salingan terbaru, dan jadikanlah sebagai buku terbaru yang tuan-tuan dapat baca bersama. Dan saya ingin mendapatkan feedback dari tuan-tuan, sebab buku ini adalah buku terakhir yang saya tulis dan buku yang terbaru. Terima kasih kepada penerbit, kepada Ustaz Reza yang telah betul-betul lumus untuk menyelesaikan buku ini. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat kepada kita semua, dan kita mendapat sedikit maklumat daripada negara umat Islam di Russia. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekiranya salah, saya minta maaf banyak, dan terima kasih sekali lagi. Wallahu a'lam.